Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita sama-sama meneruskan pengajian tafsir kita dan masih lagi kita berada dalam surah Al-Kahfi. Pada hari ini insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang ke-92, masih lagi dalam kisah Ya'juj wa Ma'juj. Yang mana pada kuliah yang lepas kita telah menyentuh sedikit tentang Ya'juj dan Ma'juj. Tapi hari ini insya-Allah kita akan masuk lebih mendalam lagi kerana ayat-ayat yang seterusnya ini akan membicarakan dengan lebih mendalam dan terperinci tentang Ya'juj wa Ma'juj. Baik. Kita mula dengan ayat yang ke-92. Ayat yang ke-92. Seperti biasa saya akan bacakan lebih dahulu dan kemudian kita akan lihat maknanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا Sadaqallahul Azim. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian Zulkarnain mengikuti asbab. Maknanya meneruskan lagi perjalanannya dengan asbab-asbab yang Allah berikan pada dia, dengan ilmu yang Allah beri pada dia dan juga dengan segala kelengkapan lah, bala tentera, kelengkapan perang, perjalanan dan sebagainya. Zulkarnain meneruskan lagi perjalanan setelah beliau pergi ke timur barat, kemudian teruskan lagi perjalanan, maka hatta idza balagha, sehingga apabila dia sampai bainas saddain, di antara dua bukit atau dua gunung. Makna asal bagi sad ini ialah apa dia? Tembok sebenarnya, penghalang. Sad ini maksud asalnya ialah penghalang. Tapi maksud dalam ayat ini saddain ini maksudnya jabalain, kata para ulama. Jabalain. Sebab apa? Sebab kenapa dinamakan gunung itu sebagai tembok atau sebagai penghalang? Kerana dia menghalang laluan. Bila kita jalan, bila ada bukit, kita terpaksa ke kanan atau ke kiri, ataupun kena panjatlah bukit tu.
Jadi bukit itu menghalang jalan yang lurus, yang rata. Sebab tu bila buat jalan raya dan sebagainya, bila adanya bukit, maka pihak yang membina jalan raya tu mereka terpaksa pesongkan jalan raya tu ke kanan atau ke kiri ataupun buat terowong. Jadi hakikatnya gunung itu adalah sad, iaitu penghalang. Jadi Zulkarnain pun sampailah di satu tempat di celah-celah dua gunung. Di manakah gunung tersebut? Kata para ulama, gunung itu berada di antara di sebelah Armenia dan Azerbaijan, iaitu di timur Turki. Kalau kita tengok peta kan, Turki sebelah kanannya, sebelah timurnya Armenia, sebelah timurnya lagi Azerbaijan. Tu kawasan situlah. Dan belah bawahnya, selatannya Iran dan juga Syria. Jadi belah-belah situlah. Maknanya di sebelah timur Turki. Dikatakan bahawa di situlah tempat di mana Zulkarnain menjumpai Ya'juj wa Ma'juj. Wallahu alam. Tapi itulah yang disebutkan oleh Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala. Dan begitu juga disebutkan oleh Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir kata tempatnya ialah di Turki. Wajada min dunihima. Zulkarnain mendapati di sebalik dua gunung tersebut satu kaum la yakaduna yafqahuna qawla, yang mana mereka hampir-hampir tidak dapat memahami perkataan. Maknanya tak boleh faham cakap apa dia cakap, kita tak faham. Kita cakap apa pun dia tak faham. Maknanya berbeza sungguh bahasa tu. Kenapa tak faham? Kenapa tak boleh memahami dan difahami? Kata Syekh Tantawi, kerana dua sebab. Pertama, kerana anehnya bahasa mereka. Tapi memang betul ya, tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok orang Armenia, orang Azerbaijan, kalau utara dia Georgia. Macam mana nak sebut saya pun tak tahu. Georgia. Bahasa dia lain. Muka macam orang putih tapi bahasa lain. Melantun-lantun kalau dengar dia cakap. Jadi anehnya bahasa mereka. Itu sebab yang pertama, pelik bahasa mereka ni. Yang kedua ialah kerana qillatu kerana kurangnya kecerdikan mereka. Sebab yang kedua ialah kerana kurangnya kecerdikan mereka, atau bahasa mudahnya, makna kata mereka ni kaum yang agak ni lah, kurang IQ-nya. Orang yang bodoh lah kita kata. Jadi Ya'juj Ma'juj ni dia memanglah dari segi fizikal hebat, badan besar apa semua kan, kuat. Badan besar saya tak pastilah, tapi kuat tu ya memang betul kuat. Tetapi dari segi akal, akal dia kurang akal, kata Syekh Tantawi. Itu dua sebab. Kalau dah berlaku dua sebab itu, dah lah bahasa dia pelik. Jarang kita dengar, maknanya di kalangan masyarakat dunia ni jarang kita dengar orang yang berbahasa macam tu. Kemudian dia sendiri pun bukannya jenis masyarakat yang bijak, yang cepat tangkap. Lagilah susah kita nak berkomunikasi pada dia. Sebab kalau masyarakat yang bijak, macam kita lah, alhamdulillah Malaysia ni, datanglah orang macam mana pun, kita boleh berkomunikasi dengan dia. Boleh. Masih boleh. Walaupun tak pandai cakap Arab. Kan? Orang Arab tanya, mana masjid? Kita boleh lah. Pandai-pandai lah kita cakap, ihdinas siratal mustaqim ke apa. Kan? Makna kata jalan lurus. Straight je. Depan tu ada Masjid Al-Falah. Contoh. Kalau masyarakat bijak, walaupun tak faham bahasa tu, dia boleh lah makna kata berkomunikasi. Tapi Ya'juj Ma'juj ni, kata Syekh Tantawi, dia bodoh. Dia golongan yang lembab, akalnya lembab. Ya. Kata Imam Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir ada sebut satu lagi faktor, ialah kerana mereka ni hidup jauh daripada masyarakat yang lain. Dia hidup sesama dia je. Jadi kerana itulah bahasa dia ni, bahasa Ya'juj Ma'juj ni tidak dapat difahami, dan dia pun tak dapat faham orang lain. Memang macam itulah. Orang kalau hidup menyendiri, macam itulah keadaan dia. Kemudian kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qalu, mereka berkata. Maksud mereka itu ialah
orang ramai yang tinggal di situ, tapi yang bukan Ya'juj Ma'juj. Maknanya di situ ada Ya'juj Ma'juj dan ada orang-orang yang biasa, yang biasa, yang bukan Ya'juj Ma'juj. Berkata orang-orang di sana, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj ini mufsiduna fil ard, golongan yang melakukan kerosakan di bumi. Jadi mereka mengadu pada Dzulqarnain. Bila tengok, oh Dzulqarnain ni raja yang hebat, datang ke sini pun dengan membawa bala tentera yang besar, kemudian tengok kelengkapan perangnya pun Masya Allah. Jadi orang-orang kampung ataupun orang-orang tempatan di situ ambil kesempatan untuk mengadu hal keadaan mereka, kerana Ya'juj Ma'juj ni suka merosakkan barang-barang mereka, tanaman mereka, tasik mereka dan sebagainya. Dia kasar orangnya, dan dia jenis bergerak laju. Ya'juj Ma'juj ni gerak laju, dan dia kalau minum satu air dalam tasik tu habis disedutnya, kering kontang. Nanti akan ada hadisnya, ya. Jadi dalam ayat ini jelas bahawa Ya'juj Ma'juj itu memang dinaskan, maknanya disebutkan dengan jelas dalam Quran. Dia bukannya sumber daripada hadis ataupun pendapat ulama, tapi penamaan golongan tersebut sebagai Ya'juj Ma'juj memang daripada Quranul Karim. Dan ulama berbeza pandangan, adakah kalimah Ya'juj wa Ma'juj itu adalah kalimah Arab ataupun Ajam? Adakah dia bahasa Arab atau bahasa Ajam yang diserap masuk dalam bahasa Arab? Kalau ikut pendapat Syekh Tontawi kata Ya'juj Ma'juj itu asalnya ialah kalimah Ajam. Kalimah maknanya kalimah yang bahasa lain tapi diserap masuk dalam bahasa Arab. Ya'juj Ma'juj. Jadi kalau kalimah tu Ajam, memang kita kena tengok, kita kena carilah asal usul bahasa itu apa. Dan itu memang kita tak adalah maklumat berkenaan dengan itu. Daripada bahasa apa makna Ya'juj Ma'juj, tak ada. Tak boleh nak carilah sebab bahasa lain bukan bahasa Arab. Tapi ada juga ulama mengatakan bahawa Ya'juj Ma'juj itu asal daripada bahasa Arab, perkataan tu. Ada yang mengatakan bahawa Ya'juj itu berasal dari Ya'juj Ma'juj itu berasal dari kalimah aujah yang bermaksud sangat panas. Sangat panas. Tak tahulah. Mungkin pergerakan mereka ke, perilaku mereka tu yang nampak aktif sangat, hyperaktif. Nampak macam panas sangat. Wallahualam lah. Ataupun ada pendapat lain mengatakan berasal daripada kalimah al-auj. Auj maksudnya ialah cepat bergerak, cepat jalan. Kalau yang ni nampak ada logiknya, kan? Sebab Ya'juj Ma'juj memang dia bergerak laju. Memang dia laju pergerakan dia. Mungkin kerana itu dinamakan Ya'juj Ma'juj. Wallahualam. Tapi Syekh Tontawi nampak macam cenderung kepada pendapat pertama yang mengatakan bahawa kedua-dua kalimah itu ialah kalimah bukan Arab, kalimah Ajam. Baik, itu dari segi asal-usul kalimah. Kemudian dari segi asal-usul keturunan pula. Ya'juj Ma'juj ni keturunan apa? Adakah dia dari kalangan anak Adam ke, jin ke, apa ke? Ataupun makhluk lain, binatang ke, apa ke? Dia adalah keturunan daripada keturunan Nabi Adam. Dia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan Syekh Tontawi kata ulama juga khilaf, berbeza pandangan dari segi keturunannya itu. Ada ulama yang mengatakan bahawa Ya'juj Ma'juj itu berasal dari anak Nabi Nuh alaihissalam yang namanya Yafith. Yafith. Kan kita tahu kan bahawa Nabi Nuh alaihissalam pada zamannya itu berlakunya banjir yang besar. Maka ketika itu seluruh manusia semua habis binasa. Manusia semua habis binasa. Dan yang tinggal hanyalah beberapa orang yang naik kapal. Maka kata ulama, bukan kata ulama, ada hadis. Dalam hadis riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, waladu Nuhin thalathatun. Anak Nabi Nuh AS, maksudnya yang selamat. Dia sebenarnya yang dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut anak Nabi Nuh itu dia tak dengar cakap. Allah Ta'ala kata itu bukan anak engkau, dia itu beramal dengan amalan yang tidak soleh. Tinggalkan. Innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu soleh. Itu bukannya semua. Bukan semua anak Nabi Nuh macam tu ya. Saya dulu ingat semua anak Nabi Nuh tak dengar cakap dia. Semua isteri dia tak. Bukannya semua, sebahagian je sebenarnya. Ada 3 yang naik sama-sama dengan Nabi Nuh. Maknanya adalah anak Nabi Nuh yang baik.
Jadi kata Nabi SAW, anak Nabi Nuh tu 3 yang selamat. Daripada 3 itulah terhasilnya ataupun berkembangnya menjadi masyarakat dunia ni. Seluruh dunia ni asal daripada 3 anak Nabi Nuh. Kenapa pula macam tu? Sebab masa tu dah tak ada orang dah. Masa tu memang dah tak ada orang. Memang itulah yang ada saja. Mungkin maksudnya adalah juga orang perempuan dalam kapal tu. Kalau tidak macam mana anak-anak Nabi Nuh ni nak kahwin kan? Macam mana nak beranak pinak? Mana kata adalah orang-orang beriman yang perempuan, maknanya kata dikahwinkan atau mungkin kahwin silang masih ada lagi ketika itu, wallahu alam. Kalau zaman Nabi Adam ada. Itu wallahu alam lah, kita tak tahu. Tapi yang dalam hadis ni sebut waladu Nuhin salasatun. Anak Nabi Nuh itu 3. Sam. Yang pertama ialah Sam. Sam itu ialah kata Nabi SAW, Abul Arab. Itu adalah bapa kepada semua bangsa Arab. Segala bangsa Arab, tak kira lah Arab mana, Yaman ke, Syria ke, Jordan ke, Mesir yang Arab lah, yang bukan yang Kipti. Mana-mana orang Arab yang memang keturunan asal Arab, semuanya itu berasal dari bapanya ialah Sam. Kemudian yang kedua ialah Ham. Ham ni ialah Abu Sudan, bapa orang-orang Sudan, maknanya orang-orang Afrika lah. Segala jenis orang Afrika, termasuklah orang kulit hitam di Eropah yang asalnya sebenarnya daripada Afrika juga. Mereka dibawa ke sana kan. Jadi semua orang Afrika itu asal daripada anak Nabi Nuh yang namanya Ham. Dan yang ketiga ialah Yafith. Yafith. Yafith inilah asal usul orang Turki. Dan daripada Turki itulah menjadinya bangsa-bangsa di Eropah. Dia sebenarnya asal Turki. Daripada itulah jadi orang England, Bulgaria lah apa semua. Macedonia, Itali, France, apa semua tu. Asal usul segala Eropah tu daripada Turki, dan Turki asalnya daripada anak Nabi Nuh yang namanya Yafith. Habis itu kita orang Melayu macam mana? Saya tak tahulah. Saya tak sempat masa tu, jadi tak tahu kan, tak tengok. Mungkin gabungan, wallahualam, gabungan kan. Arab campur Negro ke, Arab campur jadi orang Melayu, wallahualam, tak tahulah. Jadi apa tadi nak bagi tahu? Ni kan, Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj adalah dari keturunan Yafith. Dari keturunan Yafith. Ini sebagaimana disebutkan ya dalam tafsir Tontawi, dan hadis yang kita sebutkan tadi ada disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Dan ada juga pandangan mengatakan Ya'juj lain, Ma'juj lain. Dia maknanya kata Ya'juj Ma'juj tu dua kumpulan lain, tapi dua-dua tu perosak. Dua bangsa yang lain, tapi dua-dua tu perosak duduk sekali dekat kawasan tu. Ada pendapat mengatakan Ya'juj itu memang betul daripada Turki, manakala Ma'juj dari Dailam. Dailam ni wallahualam lah, setahu saya Dailam ni ialah satu tempat di Iran, di selatan Iran. Satu tempat di selatan Iran. Di sana pun ramai juga ulama yang yang berketurunan sana, Dailam. Itu satu pendapat lah. Ada satu pendapat yang salah lah, tapi ada disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, bahawa ada orang yang beranggapan bahawa Ya'juj Ma'juj itu ialah berasal daripada mani Nabi Adam, tetapi yang tidak tumpah ke dalam Hawa. Maka dia jatuh atas tanah dan bercampur dengan tanah, maka jadilah Ya'juj Ma'juj. Wallahu alam. Ni bukan kata-kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata ada orang kata. Imam Nawawi kata dalam Syarah Sahih Muslim, ada orang kata bahawa Ya'juj Ma'juj itu berasal daripada aimani Nabi Adam yang bercampur dengan tanah, maknanya yang tak masuk dalam rahim Hawa. Maka jadilah Ya'juj Ma'juj. Ini pendapat ini kata Imam Ibn Katsir, ini memang pelik sungguh. Dia kata wa hadza qaulun gharibun jiddan. Ini pendapat yang sangat-sangat pelik. Sebab apa? La dalila alaihi, tak ada dalil. Sama ada dalil akli maupun nakli, tak ada. Yang jelasnya sebagaimana dalam hadis, dia daripada inilah macam manusia biasa, daripada anak cucu Adam. Bahkan ada hadis Bukhari dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW
bagi tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengkhabarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ketika mana telah menciptakan Nabi Adam, Allah sendiri bagi tahu pada Nabi Adam, inna fikum ummatain, sesungguhnya pada kamu nanti ada dua umat. Itulah dia, Ya'juj Ma'juj. Maka nata fi syai'in illa katharatah, ataupun katharatah. Dua umat ini, iaitu Ya'juj dan Ma'juj, tidaklah mereka itu berada di sesuatu melainkan dia akan mengalahkannya. Dia akan mengalahkannya. Maknanya Ya'juj Ma'juj ni memang tak boleh dikalahkan. Dia duduk mana sekalipun memang dia akan menang. Memang dia akan menang. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi SAW pun nyatakan Ya'juj wa Ma'juj. Dua umat yang dimaksudkan ialah Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Kemudian ya dzal qarnain mufsidun fil ard. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga daripada Sayyidatina Zainab binti Jahsh, kata beliau, pada satu hari ketika Rasulullah SAW tidur, tiba-tiba Rasulullah SAW terbangun, terjaga daripada tidur, dalam keadaan wajahnya merah. Wajah muka Nabi SAW menjadi merah. Ketika itu Nabi SAW dalam keadaan cemas bangun tidur macam tu, Nabi SAW kata, La ilaha illallah wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. La ilaha illallah, celaka buat orang Arab kerana keburukan sudah hampir. Tiba-tiba macam tu Nabi SAW bangun dan bagi tahu, celaka orang Arab kerana keburukan sudah hampir. Futihal yaumu min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi. Kata Nabi SAW yang bangun tidur tadi, telah terbuka pada hari ini apa nama ni, Radm ni maksudnya tembok yang menutup Ya'juj Ma'juj sebesar ini, kata Nabi SAW. Sebesar ini. Lalu Nabi SAW pun membuat beginilah. Dalam riwayat kata Nabi SAW memberikan isyarat 90. Dia dalam di kalangan orang Arab ni mereka ada simbol jari, kan? Kalau satu macam ni, satu, dua, keras jari saya ni. Tiga. Kalau empat macam ni, 5, 6, 7, 8. Kalau satu tadi di atas lah. Kalau 6, 7, 8 dia ke bawah sikit. Saya ulang balik. 1. Ui, keras. 1, 2, 3, 4. 4 macam ni kalau Arab. 4, 5. Lepas tu terbalik. 6, 7. 7 ke bawah lagi. Lebih bawah daripada yang satu tadi. 8, 9. Kalau yang puluh-puluh pula 10. 10 macam ni. 10. Jadi kalau 11 macam mana? Macam ni balik. 11, 12, 13. Kalau 10 macam ni, 20 macam ni, 30, 40, 50. 60 macam mana 60 macam ni saya tak. Macam ni ke apa? Adalah saya lupa, tapi 90 yang saya ingat macam ni. Ni 90. Nabi SAW bangun, bagi tahu pada Zainab binti Jahsh, celakalah orang Arab kerana keburukan sudah hampir. Kenapa? Kerana telah terbuka tembok Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Sebesar ni pun dah bahaya dah. Itu zaman Nabi SAW, zaman kita tak tahulah. Kan? Jadi itulah apa sifat keadaan mereka, keadaan Ya'juj wa Ma'juj. Jadi apa yang diminta oleh orang-orang tadi, fahal naj'alu laka kharja, maka adakah boleh kami nak menjadikan bagi kamu, maknanya nak bagi pada kamu kharja, iaitu upah yang besar. Kharja tu upah lah, tetapi kalau kita baca dalam tafsir Ibn Kathir daripada Ibn Abbas, kata Ibn Abbas maksudnya ialah upah yang besar, upah yang banyak. Kata Imam Ibn Kathir, maksudnya ialah orang-orang di situ mereka nak mengumpulkan semua harta mereka dan bagi pada Zulkarnain semata-mata untuk dibinakan tembok supaya Ya'juj Ma'juj ni tak serang mereka. Mereka sanggup kumpulkan harta untuk bagi pada Zulkarnain, semata-mata untuk minta Zulkarnain buat tembok. Dalam qiraat Hamzah dan juga Al-Kisai, kharaja.
Tapi maknanya sama je. Kharaja sama. Ya. Kemudian apa jawapan Zulkarnain? Zulkarnain kata, qala ma makkanni fihi rabbi. Saya tak habis lagi tadi Kharjan ala an naj'ala bainana wa bainahum sadda. Upah dengan syarat kamu menjadikan di antara, maknanya membina di antara kami dan juga mereka, iaitu Ya'juj Ma'juj, sadda, suatu tembok. Boleh tak buat tembok? Kami bagi upah yang banyak ni. Kata Zulkarnain, qala, kata beliau, ma makkanni fihi rabbi khairun. Khair. Apa yang Tuhanku telah berikan kekuatan kepada aku padanya, itu adalah lebih baik. Ini sifat Zulkarnain. Dia kata, tak payahlah buat upah, saya boleh buat percuma saja. Sebab apa? Sebab sudah cukuplah apa yang Allah berikan kepada aku. Kekuatan, kerajaan, harta, tentera, kelengkapan perang, teknologi, ilmu. Cukup dah. Ini sifat orang yang ikhlas. Ya. Begitulah apabila kita melakukan kerja-kerja kebajikan. Sebaik-baiknya kita ni tak minta upah lah. Sebaik-baiknya lah. Kalau kita minta upah pun, makna kata yang sepadan lah dengan kerja kita. Jadi dalam hal minta upah ni dia ada empat darjat. Pertama ialah minta upah lebih daripada kerja yang dibuat. Ni minta maaf lah kalau ustaz-ustaz marah apa kan. Ceramah 1 jam upahnya beribu. Kan? Beribu. Ustaz lain kalau dapat beribu tu, dia dah cukup dah mengajar sekali sebulan. Cukup. Kan? Jadi itu yang paling bawah sekali lah. Upah banyak tapi kerja sikit. Ini kita tak adalah kata tak ikhlas, tapi kena hati-hatilah kan. Upah banyak, kerja sikit, kerja ringan je. Yang kedua, upah dan kerja sepadan. Sepadan kan. Ceramah dia panjang ni, dia dapat sagu hati banyak ni. Okey, tak ada masalah. Dia kerja dengan NGO apa semua kebajikan. Yalah, walaupun nama kebajikan, tapi dia pun ada anak bini juga, anak sara. Jadi diberilah sagu hati sikit kan atas kerja yang dia buat, sepadan dengan kerja yang dia buat. Okey, itu okeylah, mana kata tak ada masalah. Yang ketiga ialah dia ambil upah sikit je. Kerja banyak dia buat, ataupun kerja tu tak adalah banyak tapi besar nilainya. Contoh ceramah, tak adalah banyak 1 jam je tapi besar nilainya, ilmu dibagi. Dan dia ambil upah sikit je. Ini saya pernah dulu arwah ayah saya pernah jadi pengurusi surau kan. Kita jemput Maulana Husnul Hizam yang buat syarah Mishkatul Masabih, ceramah Maulidur Rasul. Jadi ceramah sedap, bagus. Sebab beliau ni memang mahir lah dalam hadis, lebih daripada 10 tahun mengajar hadis. Jadi puas hatilah. Ketika nak bagi sagu hati tu dia tak nak. Dia tolak, saya tak nak. Masya Allah. Sebab apa? Sebab dia kata dia dah ada gaji di madrasah Sri Petaling. Kita bagi, cuba juga untuk bagi dia tak nak. Akhirnya bila dah didesak-desak, akhirnya kita bagi pada driver dia, suruh isi minyak. Suruh isi minyak. Yang ni bagus. Makna kata hebat lah kan. Ustaz Hazri Hashim pun kan, pun ada cerita juga, dia mengajar Quran jauh, lama pula tu. Kemudian pelajar ramai, dibayar apa RM30 kalau tak silap dia kata. Sikit je. Semenjak tu kata beliau dah tak kisah dah. Sebab apa? Kalau berharap pada makhluk memang akan putus asa. Baik berharap pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak pernah menghampakan kita. Dan yang keempat, macam Zulkarnain kan, buat dan tak minta upah langsung. Buat sesuatu memang tak minta upah langsung. Seperti mana para Nabi, mereka berdakwah memang langsung tak pernah minta upah. Qul la as'alukum alaihi min ajr, ataupun qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak pernah meminta upah di atas dakwahku. Nabi SAW tak pernah minta upah. Itu juga para Nabi yang terdahulu, seperti mana dalam kisah Habibun Najjar dalam surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka, iaitu para Nabi, kerana sesungguhnya mereka itu tidak minta upah. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Jadi Zulkarnain dia tak minta upah. Dia kata dah cukup dah. Aku dah ada kerajaan yang besar, apa lagi aku nak? Tak payahlah. Tapi yang diminta ialah apa dia? Tolong, bantu kita, sama-sama kita buat. Fa'a'inuni biquwwatin. Oleh itu maka hendaklah kamu menolong aku, membantu aku dengan kekuatan. Kekuatan tu apa maksudnya? Maksudnya ialah
tenaga kerja dan juga tenaga kerja lah, dan juga barang-barang peralatan. Kata Ibnu Katsir, maksud kekuatan itu maksudnya ialah kerja. Kerja maknanya kamu pun kena sama-sama buat kerja dengan kami, dan alat-alat binaan. Kamu kena supply lah bahan-bahan binaan. Tapi tak payah bayar upah. Aja'al bainakum wa bainahum radma. Supaya aku dapat menjadikan di antara kamu dan di antara mereka radma, iaitu tembok. Tembok. Radma ini maksudnya ialah tembok lah. Tetapi ada sebahagian ulama, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Qurtubi, mengatakan radma itu tembok yang lebih kuat daripada sad. Sad tembok juga sad. Tetapi radm tembok yang lebih kuat, lebih tebal, lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat. Jadi Quran menyifatkan bahawa tembok yang nak dibina oleh Zulkarnain ni bukan sebarang tembok, tapi dia adalah radm, lebih kuat daripada sadda. Yang diminta oleh penduduk tempatan tu apa dia? Sadda kan? Ayat 94. Ala anta ja'ala bainana wa bainahu sadda. Sadda tembok lah, biasa. Tapi yang dijanjikan oleh Zulkarnain, tak ada. Aku bina radma. Nampak tu? Lain. Jadi ada ulama kata, sadda dengan radma tu beza maknanya. Radma lebih kuat. Ada yang kata begitu. Ada yang kata sama je. Dari segi bahasa, sama saja. Kemudian, kata Zulkarnain, atuni zubaral hadid. Bawakan kepadaku zubar. Zubar ni jamak pada zubrah. Maksudnya potongan-potongan besi yang besar. Bawakan padaku potongan-potongan besi yang besar-besar, Ya. Hatta idza sawa bainas sadafain. Sehinggalah apabila telah sama, maknanya telah potongan besi itu disusun macam buat tembok, macam buat dinding kan. Bila dia dah sama tinggi dengan sadafain. Sadafain pun maksudnya ialah dua bukit, dua gunung tu. Sebabkan dia antara dua gunung. Jadi tembok tu kalau nak bagi dia tutup habis, mestilah sama tinggi dengan puncak gunung tu. Jadi dibina tembok tu setinggi puncak gunung. Sama. Apabila sampai pada puncak gunung, tembok tu dah sama. Qala unfukhu. Kata Zulkarnain, sekarang ni unfukhu. Unfukhu tu maksudnya ialah nyalakan api. Unfukhu ni kalau dari bahasa, kalau tak silap maksudnya tiupkan. Maksudnya tiupkan api lah, nyalakan api. Sambarkan api di dinding tersebut. Jadi kalau besi tu disusun-susun saja, dia tak melekat, dia tak kukuh. Tapi bila dikenakan api, dia cair kan. Bila cair dia akan, mana kata dia akan bercantum lah, besi dengan besi tu. Jadilah kukuh. Ya. Okey, kemudian hatta idza ja'alahu nara. Sehinggalah apabila dia telah menjadikannya, iaitu radma tadi, iaitu tembok tadi dia telah menjadikan tembok tadi nara, berapi. Nara maksudnya api lah. Tapi maksudnya bila dinyalakan api pada tembok yang besi tadi, besi itu menjadi panas, menjadi merah seperti api maksudnya. Kerana lamanya kena api, jadi besi tu menjadi merah macam api. Macam kita tengok ni lah, logam yang dileburkan kan, dia jadi merah macam api. Qala atuni. Qala, kata Zulkarnain, atuni, datangkan kepada aku, ufrigh alaihi qitra, supaya aku dapat mencurahkan ke atasnya qitra. Qitra ni apa pula? Tadi besi. Qitra ni adalah nuhas. Kata ini berdasarkan tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Dhahak, Qatadah dan As-Suddi. Maksudnya ialah nuhas. Nuhas ni ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tembaga. Maknanya tak cukup dengan besi. Dipanaskan besi tadi supaya dia merah. Kemudian dicurahkan pula atasnya tembaga, masya-Allah. Jadi kuatlah. Tembaga. Ya, ada juga yang mengatakan bahawa qitra itu ialah rosos. Rosos ni karbon. Macam mana dia buat, Allah alam, tu kena tanya orang kimia macam mana. Tapi kalau ikut tafsir yang ramai tadi, Ibnu Abbas dan lain-lain kata nuhas. Qitra tu maksudnya ialah nuhas, iaitu tembaga. Maksud asal qitra tu maksudnya menitik. Macam kita tengok air embun
kan, menitik jatuh ke bumi. Itulah dia qitr, ataupun qatr. Jadi dinamakan tembaga itu qitr kerana dia cair. Dia cair, jadi dia dicurahkan, dititikkan atau dicurahkan di atas tembok tadi, maka lagi kuatlah tembok tadi. Sebab tu Zulkarnain kata tadi bahawa dia akan buat radma, tembok yang kuat. Kemudian tembok ni sebenarnya di mana? Tembok ni macam yalah, kalau kita tengok kan, kalau kita zaman sekarang ni kan zaman moden kan. Kalau ada lah macam ni, tembok yang tinggi, di dalam tu ada Ya'juj Ma'juj, mesti dah viral. Betul tak? Zaman sekarang ni kan zaman viral. Ada benda pelik mesti akan viral. Tapi kenapa tak viral? Di situ ada sedikit, orang kata ada tanda tanya. Ada tanda tanya. Jadi wallahualam, mungkin Allah Ta'ala mana kata menyembunyikan perkara itu daripada manusia. Dan perkara itu tak mustahil. Kan? Setengah orang dia menafikan Ya'juj Ma'juj. Ada, saya pernah dengar di Mesir, ada satu pensyarah tu, dia kata Ya'juj Ma'juj ni sebenarnya hanyalah kiasan saja. Dia kata sebenarnya yang dimaksudkan Ya'juj Ma'juj ni ialah orang-orang Cina. Sebab orang Cina ni dia pergi mana pun dia akan menguasai ekonomi. Tapi sebenarnya itulah, itu pendapat dia lah, pendapat dia kan. Kita tak boleh kata saya tak jumpa pun Ya'juj Ma'juj yang disifatkan oleh Quran dan Sunnah. Jadi tak ada kot. Mungkin maksudnya kiasan je kot. Kita tak boleh mudah-mudah kata macam tu. Sebab apa? Sebab ilmu kita terbatas. Kan? Ilmu kita terbatas. Contohnya penyakit kan, penyakit HIV, AIDS dan penyakit-penyakit yang lain yang belum dijumpai ubatnya. Kan? Kita tak boleh kata tak ada ubat sebab Nabi dah bagi tahu, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah Ta'ala tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah juga turunkan ubatnya. Ubatnya pun ada kat bumi. Cuma kita yang belum jumpa. Kita kena tuduh diri kita yang salah. Kan? Saya yang belum jumpa. Saya yang belum jumpa lagi ubat begini-begini. Baru ni yang saya baca sakit apa entah. Sakit tu memang jarang lah, rare lah. Tapi ada satu orang perempuan tu dia kena penyakit tersebut. Dan memang tak ada ubat. Memang doktor kata tak ada ubat lah. Sebenarnya bukan tak ada ubat, belum dijumpai ubatnya. Yang hanya boleh dibagi ialah ubat untuk kurangkan sakit. Itu sajalah. Jadi tapi Nabi dah janji kan. Nabi kata memang ada ubat. Samalah juga dengan Ya'juj Ma'juj. Jangan kerana kita tak jumpa maka kita menafikan. Dalam tafsir Ibn Kathir di depan saya ni, Imam Ibn Kathir mengatakan bahawa Khalifah Al-Wathiq Billah, iaitu salah seorang khalifah pada zaman kerajaan Abbasiyah. Khalifah Al-Wathiq Billah, ketika beliau menjadi khalifah, beliau telah menyediakan satu bala tentera untuk mencari di mana kawasan Ya'juj Ma'juj itu. Dan mereka jumpa tembok besar yang disebutkan dalam hadis, yang dalam Quran dan juga dalam hadis. Mereka jumpa dan mereka kata mereka nampak di tembok itu pun ada pintu, bahkan ada pintu yang sangat besar dan ada mangga yang sangat besar. Mangga bukan buah mangga. Kunci tu. Orang Kedah kata apa? Pedal ayam Tak ada orang Kedah sini Tak silap saya orang Kedah kata pedal ayam. Pedal Macam mana boleh jadi kunci mangga boleh jadi pedal ayam? Pedal ayam kata. Jadi mereka jumpa kunci tu, mangga kunci tu besar, yang tersangat besar. Yalah, sesuai lah dengan tembok tu besar, pintu tu besar kan. Wallahualam. Itu adalah disebut dalam tafsir Ibn Kathir. Bahkan disebutkan juga dalam tafsir Ibn Kathir dalam satu hadis, tapi hadis ni dhaif lah, hadis mursal, bahawa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, qad ra'aitu sadda Ya'juj wa Ma'juj. Aku telah melihat, aku telah jumpa tembok Ya'juj Ma'juj. Maka kata Nabi SAW, sifatkanlah
tembok itu kepadaku. Cerita pada aku bagaimana sifat dia, apa warnanya, apa semua. Maka lelaki itu kata, kalburdil muhabbar. Tembok itu seperti kain selendang yang berjalur. Tariqah sauda wa tariqah hamra. Ada jalur hitam dan ada jalur merah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ra'aitahu. Sesungguhnya benarlah kamu telah melihatnya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar, sahabat tu kata tembok itu dia berjalur-jalur, hitam merah, hitam merah, hitam merah, seperti selendang orang Yaman yang berjalur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, betul lah tu. Kalau kamu kata macam tu, memang betul lah yang kamu lihat tu ialah tembok Ya'juj Ma'juj. Tapi walau bagaimanapun hadis ni dhaif lah. Jadi nak katanya bahawa jangan kerana kita tak tahu di mana tempatnya, kita tak pernah tengok Google pun, search dalam Google Map tembok Ya'juj Ma'juj, tak ada, memang tak ada pun. jangan kita kata tak ada. Mungkin sama ada dua. Sama ada orang-orang kafir menyembunyikannya. Kan, dia sembunyikan. Banyak maklumat yang orang kafir sembunyikan daripada kita. Kita Google, hatta kalau kita tengok Google Map pun tak jumpa benda tu. Ataupun dia tak sembunyikan, tetapi Allah Ta'ala yang sembunyikan. Allah Ta'ala jadikan benda tu kita tak nampak. Tapi bila sampai masanya, Allah kata apa? Nanti ada dalam Quran Allah bagi tahu, wa kana apa? Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Sampai masanya dizahirkanlah. Tapi dakka itu maksudnya rata. Itu nanti Allah Ta'ala akan dalam ayat seterusnya akan disebutkan. Okey. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, famasta'u an yadhharuh wa mastata'u lahu naqba. Maka tidaklah mereka, iaitu Ya'juj Ma'juj, mampu untuk menzahirnya, maknanya menzahirkan dirinya di atas tembok itu. Maksudnya panjatlah. Ya. Saya terjemah tu secara literal sebab nak kaitkan dengan yadhharuhu. Yadhharu maknanya menzahir di atas tembok itu. Maknanya memang Ya'juj Ma'juj tak mampu untuk panjat tembok tersebut. Wa mastata'u lahu naqba. Dan tidaklah Ya'juj Ma'juj itu mampu untuk membuat naqab. Naqab ni ialah lubang. Dia tak mampu untuk melubangi tembok tersebut. Kenapa Ya'juj Ma'juj tak boleh panjat? Bukankah mereka ramai? Kan kuat, ramai. Apa masalahnya? Kata para ulama, ya, di antaranya Syekh Tantawi rahimahullahu taala, dan begitu juga dengan tafsir ulama-ulama tafsir yang lain. Dia kata kerana tembok Ya'juj Ma'juj itu sangatlah licin. Rupanya licin. Jadi tak boleh panjat. Ya, cuma yang dari segi panjat memang kita tahulah memang tak boleh panjat kerana licin. Yalah, kita dengar tadi bagaimana ia diperbuat daripada besi dan sebagainya. Besi memang licin lah. Dari segi panjat memang tak boleh. Cuma dari segi melubangi tu. Zahir ayat ini menunjukkan bahawa Ya'juj Ma'juj memang tak boleh langsung buat lubang. Namun begitu, ada beberapa hadis yang mengatakan bahawa sebenarnya mereka boleh buat lubang. Cuma lubang tu akan tutup balik. Ya. Di dalam tafsir Ibn Katsir ada didatangkan hadis. Ya, hadis bahawasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad ini, Ya'juj Ma'juj itu akan melubangi pada setiap hari. Dia akan cuba korek. Sehinggalah apabila hampir-hampir mereka boleh lihat cahaya matahari, kan, maknanya sikit lagi nak terbuka. Lalu mereka kata irji'u fasatahfirunahu ghadan. Baliklah kamu, esok kita sambung lagi. Faya'uduna ilaihi ka'ashaddi makan. Esok bila datang balik, yang sikit tu dah balik dah. Lubang tu dah berisi balik. Dah terpadam balik. Dah mana kata dah elok balik. Hatta idza balagat muddatuhum, sehinggalah apabila sampai masanya, wa aradallahu ay yab'athahum 'alan nas, dan Allah pun berkehendak. Dia apa-apa memang kehendak Allah jugalah penentu. Kan? Apabila Allah dah berkehendak untuk menzahirkan
Ya'juj Ma'juj itu kepada orang ramai, pada orang lain, maka mereka akan mengorek hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syams, sehinggalah apabila mereka hampir-hampir dapat melihat cahaya matahari, qala allazi alaihim, kata mereka kepada yang lain, baliklah, kita akan korek lagi ghadan, esok insya-Allah. Ya'juj Ma'juj kata insya-Allah. Ditakdirkan oleh Allah, kerana disebut insya-Allah tu, esoknya tu memang dapat korek. Ya. Maka fayaudun, bila mereka balik semula esoknya, fahuwa kahayatihi hina taraku, maka didapati lubang itu kekal seperti mana yang dia korek, bukannya terpadam. Maknanya selama ni dikorek-korek, lubang tu rata balik. Tetapi ada satu hari tu ditakdirkan oleh Allah, Allah dah buat keputusan, inilah masanya mereka keluar. Maka ditakdirkan oleh Allah, salah seorang di antara mereka mengatakan, esok kita akan sambung korek insya-Allah. Bayangkan betapa pentingnya sebut insya-Allah tu. Ya'juj Ma'juj pun sebut insya-Allah, jangan main. Ini berdasarkan hadis lah, saya tolong baca saja. Dia kata insya-Allah. Maka bila disebabkan dia ucap insya-Allah, esok pagi dia pergi tengok, maka didapati bahawasanya lubang tadi kekal ada, tak tertutup. Masya-Allah. Maka dia pun korek-korek sampailah akhirnya boleh keluar. Maka apabila mereka keluar, ya, fayakhrujuna 'alan nas, mereka keluar kepada orang ramai, fayunashifuna al-miyah, mereka minum air sehingga kering. Mereka datang ke satu tasik apa nama dia, lupa dah, Tobristan ke apa, kering air tu, tasik tu jadi kering. Subhanallah. Wa yatahassanun nasu minhum, orang ramai punya takut, orang ramai semuanya berlindung daripada mereka, fi husunihim, di dalam benteng-benteng mereka ataupun rumah-rumah mereka ke, macam itulah, mereka berlindung di tempat-tempat yang tersembunyi. Fayarmuna bisihamihim, lalu Ya'juj Ma'juj pun memanah ke arah langit, ila sama, panah ke arah langit, fatarji'u alaiha kahayatid dam, maka anak panah itu balik semula datang pada mereka dalam keadaan berdarah. Kata ulama, itu sebenarnya Allah Ta'ala hanya nak bagi istidraj sahaja. Allah nak gambarkan pada mereka seolah-olah mereka sudah berjaya membunuh Tuhan, padahal Tuhan bukan di langit. Allah buat saja-saja macam tu supaya nak menyesatkan lagi Ya'juj Ma'juj. Lalu kata Ya'juj Ma'juj apa dia? Qaharna ahlal ard wa alauna ahlas sama, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan kita telah mengatasi penduduk langit. Sebab dia panah tu jatuh balik dalam keadaan berdarah. Maknanya penduduk langit pun dah mati sebab kita panah. Macam tu punya bodoh Ya'juj Ma'juj. Macam tu je dia buat kesimpulan kan. Bodoh-bodoh macam tu je, ya Allah. Maka mereka buat kacau lah. Bila mereka ni datang mana-mana tempat, memang akan hancur binasa. Makanan, minuman habis, licin, disapu habis. Yang ni yang saya tambah lah. Tak ada sebutlah hadis, tapi difahami. Difahami daripada yang tadi tu, yang mana mereka kering, minum air sampai kering. Kemudian sambung lagi hadis tadi. Sambungan ni Nabi SAW beritahu macam mana Ya'juj Ma'juj akan mati, kan? Pernah tak kita terfikir Ya'juj Ma'juj ni ending dia bila? Ending dia berakhirnya bila? Kata Nabi SAW, fayab'atsullahu alaihim naghafa fi riqabihim fayaqtuluhum biha. Mereka ni mati, Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan ulat, keluar ulat di tengkuk mereka, di leher mereka, keluar ulat-ulat. Kalau tengok dalam kamus, naghaf itu ialah ulat yang ada pada hidung unta. Kalau nak tengok ulat tu, pergilah cari unta yang sakit lah. Kalau zoo, unta dia sihat. Unta yang sakit-sakit tu, kat hidungnya tu berulat. Ulat macam itulah yang Allah Ta'ala akan hantar, Allah Ta'ala akan cipta pada tengkuk-tengkuk leher-leher mereka, Ya'juj Ma'juj. Jadi akhirnya mereka mati disebabkan ulat tadi. Mati mereka bergelimpangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang menguasai jiwa Muhammad, menguasai jiwa Muhammad, inna dawabbal ard, sesungguhnya haiwan-haiwan di bumi, latasmun, akan jadi gemuk, wa tashkuru syukran min luhumihim wa dimaihim. Haiwan-haiwan di atas muka bumi ini akan jadi gemuk dan mereka akan bersyukur dengan sebab
daging-daging Ya'juj Ma'juj dan darah mereka. Maksudnya haiwan-haiwan di bumi ini akan makan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Mayat lah, sebab dia manusia kan. Mayat-mayat Ya'juj Ma'juj yang mati bergelimpangan akan dimakan oleh anjing, oleh serigala, harimau, haiwan-haiwan yang makan daging lah. Dan mereka haiwan-haiwan macam kenduri kendara lah zaman tu. Macam kenduri, sebab Nabi kata mereka akan bersyukur, latashkur, latasmun, mereka akan gemuk makan daging, watashkur syukra, dan mereka akan bersyukur dengan bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana daging Ya'juj Ma'juj dan juga darah-darah mereka. Hadis riwayat Ahmad daripada Hasan, daripada Sufyan, daripada Qatadah. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, kemudian sambung balik tadi, famastata'un naqbah. Qala hadza rahmatum mir rabbi. Jadi ayat tadi famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba, maksudnya ialah Ya'juj Ma'juj memang tak akan dapat panjat tembok tersebut kerana licin dan tak dapat membuat lubang. Ya, tetapi tak dinafikan pada hari di mana Allah Taala berkehendak mereka boleh buat lubang, mereka buat lubang. Dan itu tidak ada percanggahan dengan ayat ni. Tetapi yang ayat ni cerita maknanya ketika masa mula-mula tu, pada awal-awal dibuat tembok itu, memang tak boleh dibuat lubang. Mereka memang tak boleh nak melubangi tembok tersebut. Lalu kata Zulkarnain, qala hadza rahmatum mir rabbi. Berkata Zulkarnain, ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Maksudnya apa dia? Maksudnya kata Imam Ibn Katsir, kata Syekh Tantawi rahimahullah, ini adalah kesan rahmat Tuhanku. Kesan rahmat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk membuat tembok yang besar dan kukuh. Tapi kena ingat, fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Maka apabila datang janji Tuhanku, maknanya pada waktu yang telah dijanjikan oleh Tuhanku, ja'alahu dakka, dia akan menjadikannya rata. Tembok yang besar tu boleh jadi rata, bayangkan betapa hebatnya, dahsyatnya Ya'juj Ma'juj. Ya, ja'alahu dakka. Dakka maksudnya mustawiyah, rata macam ratanya bumi. Maksudnya ratanya tanah kita ni. Bila itu? Iaitu di hari inilah, di hari akhirat nanti, dia hampir kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ni 10.5. Ayat 99 nanti Allah Taala menyatakan bahawa ada lagi kisah tentang Ya'juj Ma'juj, tapi ini kalau dalam tafsir Ibn Katsir dia telah masukkan dalam rangkap perenggan yang kedua lah, dianggap diasingkan. Kerana ada beberapa tafsiran bagi ayat ni. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah, panjang pun perbahasan dia. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi itulah berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj yang dapat kita lihat huraiannya menerusi tafsir Ibn Katsir dan juga tafsir Syekh Tantawi rahimahullahu taala. Dan kemunculan Ya'juj Ma'juj itu adalah tanda hari kiamat, ya. Dan dalam ayat yang kita baca tadi, pertamanya menunjukkan kebijaksanaan Zulkarnain, keikhlasan dia, kehebatan dia. Dan itulah yang ditanya pun oleh orang-orang Quraisy pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka surah ni memberi jawapan kepada mereka. Yang keduanya, ya, menunjukkan bahawa di akhir zaman nanti akan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Maka sebelum keluar tersebut, kita harap supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita terselamatlah. Kita tidak sempat zaman tersebut. Biar mati awal tak apa. Mati awal tak apa. Ya, asalkan makna kata selamat daripada fitnah huru-hara hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni semuanya di kalangan hamba-hamba Allah Taala yang soleh, yang sempat membuat persiapan sebelum mati, yang sempat membuat persiapan sebelum binasanya dunia ini, alam ini, supaya kita kembali pada Allah Ta'ala dalam hal keadaan yang sebaik-baiknya. Wallahu alam, insya-Allah bertemu lagi pada masa akan datang. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, sama.